Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Okay, kita boleh mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nabi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin. Wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada waktu pagi seperti mana didoakan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya, dan mudah-mudahan keberkatan pagi ini bertambah lagi apabila kita dapat membaca hadis-hadis baginda Nabi SAW. So kita straight to the point insya-Allah. Pasal hadis kita ni sangat panjang. Tak tahulah berapa lama, berapa kali pertemuan baru habis kan. Jadi ni dah kali ketiga rasanya. Kita baca hadis Sayyidina Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan daripada anak beliau Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Kita baca dengan sanad yang bersambung daripada Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hari itu kita dah baca apabila Sayyidina Ka'ab bin Malik cerita tentang bagaimana beliau mula-mula tu cerita tentang beliau tak pernah tinggal perang dengan Nabi SAW kecuali perang Badar dan juga perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ni punya cerita dah. Kemudiannya beliau ceritakan tentang bagaimana keadaan waktu perang Tabuk itu memang sangat dahsyat, tetapi beliau okey, maknanya beliau ada kesenangan. Bukan beliau tengah susah ataupun sakit, tidak kan, beliau dalam keadaan sihat, dalam keadaan ada kemampuan dari segi material, fizikal semua ada, tetapi beliau terlepas. Jadi kisah ni kisah yang popular, macam mana sahabat yang hebat ini terlepas, dan terlepasnya beliau, tertinggalnya beliau daripada misi perang Tabuk itu, beliau sesali dan beliau ceritakan bagaimana apa yang berlaku apabila dah diseru untuk pergi perang pun beliau masih lagi berehat dekat dalam kebun beliau kan, relax dalam kebun, seronok, syok dalam kebun sampai akhirnya beliau terlepas kan. Dan bila cerita beliau terlepas tu pula, Nabi SAW hanya bertanya tentang beliau apabila Nabi dah sampai di Tabuk. Dan bila Nabi SAW sampai di Tabuk, Nabi tanya kepada para sahabat dekat mana Ka'ab bin Malik. Lalu ada yang dijawab oleh seorang sahabat mengatakan bahawasanya maknanya Sayyidina Ka'ab ini memang tertinggal ataupun tinggal tu sebab dia sombong ataupun dia ialah seronok-seronok dekat dalam kebun dia. Jadi semua keindahan dunia yang menghalang dia daripada pergi perang Tabuk. Lepas tu last kali yang kita baca minggu lepas adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu marah sahabat yang cakap macam tu. Dan Sayyidina Mu'az ni defend kawan dia. Kata, mana boleh kau cakap macam tu? Dan Mu'az ni adalah orang yang baik. Kan, yang kita akan cakap pasal dia semua yang baik-baik aja. Jangan cakap buruk pasal dia. Okey, tapi apa yang berlaku selepas daripada itu, apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah diam. Rasulullah tak side mana-mana. Sebab mungkin salah satu hikmah dia adalah kerana tak tahu kan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi tak tahu, maka Rasulullah SAW diam saja. Kejap kita dulu jawab telefon ni. Okey.
Jadi bila okey, TV Hijrah tak bagi tahu lagi RO ke berapa. Tanya kita kat mana je. Okey. So bila Rasulullah SAW diam, kemudiannya tiba-tiba fabaina huwa ala dhalika, ketika mana Nabi SAW dalam keadaan diam itu, ra'a rajulan mubiyaddan yazulu bihi sarab. Nabi SAW ataupun dengan para sahabat itulah kan, tiba-tiba nampak satu orang yang dalam keadaan berpakaian putih. Kemudiannya waktu tu macam ada sarap. Sarap ni maksudnya kalau kita terjemah biasa dalam bahasa Melayu kita kata fata morgana kan. Nampak macam air tak ada air tu kan. Ada itu dia panggil sarap. Dekat tengah padang pasir kan. Tengah padang pasir, dekat padang pasir yang panas macam tu tiba-tiba ada satu orang berpakaian putih setengah datang. Jadi senang ceritanya waktu tu macam ada harapan lah, mungkin itulah dia Sayyidina Ka'ab bin Malik kan. Tapi tiba-tiba yang sampainya adalah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kun Aba Khaysamah. Kun Aba Khaysamah. Maknanya mudah-mudahan itu adalah Abu Khaysamah. Waktu tu Nabi SAW tak nampak tak nampak pun siapa orang tu, tapi Nabi sebut gitu dah. Kun Aba Khaysamah. Kalau kita terjemah secara literal, kun Aba Khaysamah maksudnya jadilah engkau Abu Khaysamah. Tapi maksud dekat sini lebih kepada mudah-mudahan lah. Dan mudah-mudahan itu adalah Abu Khaysamah. Tadi perkataan yang tepatnya adalah mubidah. Mubiyad maksudnya berpakaian putih. So orang tadi tu dia berpakaian putih. Kemudiannya maknanya Nabi SAW sebut gitulah. Mudah-mudahan itu adalah Abu Khaysamah. Lalu kemudiannya faiza huwa Abu Khaysamah al-Ansari. Maknanya bila keadaan yang tak nampak sangat tu ataupun kita panggil apa tadi, fata morgana tadi tu, dia dah hilang. Maknanya Abu Khaysamah tu dah makin dekat betul-betul kan. Faiza huwa Abu Khaysamah al-Ansari. Memang betul pun itu adalah Abu Khaysamah al-Ansari. Siapa dia Abu Khaysamah al-Ansari? Huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahul munafiqun. Itu adalah Abu Khaysamah al-Ansari yang pernah bersedekah dengan segenggam kurma. Dia bersedekah dengan segenggam kurma apabila dihina oleh orang-orang munafik. Ada sebagai ulama menyatakan maksud kat sini adalah dia ni menjadi cacian orang munafik kerana dia bersedekah sedikit. Jadi disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahawasanya sedekah walaupun sedikit tak ada masalah. Yang mencerca sedekah yang sedikit ni hanyalah golongan munafik saja. Kerana orang munafik yang kata, sikit macam tu yang kau suka, sedekah biar banyak. Macam tu lah kiranya kan. Dan adalah macam-macam pandangan lagi tafsiran kepada hadis ni. Cuma ni bukan cerita kita yang utama bagi hadis ni. So kita sambung lagi. Qala Ka'bun. Maka Ka'ab pun bercerita lagi. Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafidan min Tabuki hadarani bathi. Apabila aku mendengar berita Nabi SAW sudah mula pulang daripada Tabuk dan mula berjalan pulang daripada Tabuk, maknanya dah selesailah peperangan tu. Sebab perang Tabuk dan antara perang yang tidak jadi perang yang dahsyat. Walaupun perjalanan dia dahsyat tetapi perang dia tak ada apa-apa. Jadi cepat je lah mereka pulang. Jadi bila mereka pulang, hadarani bathi, telah hadirlah kepadaku kesedihanku. Maksudnya tu bahasa kata apa? Bahasa sastra lah tu maknanya aku pun sedih, aku mula rasa sedih. Hadarani basi, telah hadir kepadaku kesedihanku. Fatafiqtu atadhakkarul kadhib. Lalu aku pun fikir, aku rasa kalau aku nipu pun okey juga. Ni dia cerita dalam hati dia. Dalam hati tu rasa kalau aku menipu pun okey kot. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghada wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli
Jadi aku dapat keluar daripada kemurkaannya, maknanya supaya aku tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Jadi aku pun minta pandangan daripada keluarga aku, ataupun aku pun banyak nak cubalah supaya keluarga aku pun dapat sama-sama dengan aku lah, tolong aku kan untuk terlepas daripada kemarahan baginda Nabi SAW. Biasalah dia dah rasa bersalah sangat-sangat kan. Rasa bersalah, dia dah mulalah rasa macam mana nak melepaskan diri daripada kena marah dengan Nabi SAW. Kan? Jadi maka waktu tu dia fikir sekali sampai Nabi SAW dekat Madinah. Wa asbaha Rasulullah SAW bukan wa falamma qila inna Rasulullah SAW qad azalla qadiman. Apabila dikatakan bahawa Rasulullah SAW dah sampai kan, zaha annil batil, hilanglah daripadaku kebatilan itu. Maknanya pemikiran aku yang tak baik tadi tu hilang, plan-plan aku yang tak baik tu hilang terus. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada, sampailah aku dah tahu kata memang aku tak dapat keluar daripadanya sekali-kali. Maksudnya aku tak boleh lepas Mela. Kan? Memang aku tak boleh lepas. Aku tak boleh lepas daripada apa yang aku dah buat tu. Fa ajma'tu sidqahu, jadi aku pun dah bertekad untuk bercakap benar. Kan? Memang dah lah, memang aku tahu dah. Memang aku tak boleh buat alasan apa pun. Memang aku kena cakap betul lah. Memang aku kena jujur je lah dengan Nabi SAW. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman, lalu Rasulullah SAW pun sampai. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fi raka'atain thumma jalasa linnas. Nabi SAW bila balik daripada permusafiran, seperti kebiasaan baginda akan mulakan dengan masuk di masjid dulu. Baginda akan solat sunat 2 rakaat dulu. Kemudiannya baru baginda duduk berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini memang kebiasaan baginda Nabi SAW. Bila pulang daripada musafir, baginda akan solat dulu 2 rakaat di masjid. Okey. Falamma fa'ala dhalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajula faqabila minhum ala niyatahum. Apabila Nabi SAW dah duduk dan bercakap dengan sahabat-sahabat tu, maka datanglah orang-orang yang tak pergi perang tu, al-mukhallafun, orang-orang yang tak pergi perang. Ya'tadhiruna ilaihi, mereka minta uzur lah, excuse daripada Nabi SAW. Dan mereka pula siap bersumpah lagi. Wa yahlifuna lahu, mereka bersumpah dengan Nabi SAW. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, mereka ada lebih daripada 80 orang. Maksudnya lebih 80 orang yang tak ikut perang tu, dan mereka semua pergi jumpa Nabi SAW. Dia pun bagi tahu dah excuse dia orang masing-masing. Dan faqabila minhum ala niyatahum, dan Nabi SAW terima secara zahir apa yang mereka sebut. Maknanya tak adalah Nabi persoalkan lagi, ya ke, betul ke, apa yang ada dalam hati kau sebenarnya. Tak ada. Nabi terima je apa benda yang dia orang sebut. Wa baya'ahum wastaghfara lahum, dan berbaiat dengan mereka dan beristighfar, minta ampun untuk mereka. Nabi SAW pula minta ampun untuk para sahabat tersebut. Wa wakkala sarairahum ila Allah Ta'ala, dan Nabi serahkan apa yang ada dalam hati mereka, rahsia-rahsia mereka tu pada Allah Ta'ala. Kan? Maknanya Nabi cukup terima apa yang zahir, kemudiannya yang yang lain tu serah je lah pada Allah Ta'ala. Yang dalam hati kan, yang dalam hati serah pada Allah. Macam kita pun kadang-kadang kita ni terlebih-lebih sangat kadang-kadang nak mengetahui apa yang ada dalam hati manusia kan. Sedangkan yang dalam hati tu serah pada Allah Ta'ala, kita terima apa yang zahir. Apa yang zahir disebutkan tu dah cukup dah. Itu cara Nabi SAW. Hatta jitu, sampailah aku datang. Ni kalau kita kata sound effect dia akan bunyi jeng-jeng-jeng kan kiranya. Sampailah aku datang. Macam mana pula ni? Tadi dah 80 lebih dah tu yang Nabi SAW terima dia orang punya excuse tadi, atau meminta excuse tadi tu. Sampailah Sayyidina Ka'ab bin Malik datang, maka falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Apabila aku sampai, aku pun masuk tu kan,
Jadi aku pun menghadap jumpa Nabi SAW, aku pun bagi salam. Kemudiannya apabila aku bagi salam, Nabi SAW senyum. Tapi senyum apa dia? Senyum orang yang sedang marah. Senyum orang yang sedang marah. Macam mana senyum orang marah? Dia senyum tapi tahu ini tengah marah ni. Marah pada beliau. Kan kalau kita tengok tadi, Nabi SAW yang lain tu Nabi relax je, biar je. Tapi sampai pada Sayyidina Ka'ab ni, maknanya Sayyidina Ka'ab ni special. Special di hati Nabi SAW. Bahkan Nabi tanya pula tentang Sayyidina Ka'ab kan waktu sampai dekat Tabuk. Maknanya special. Sayyidina Ka'ab ni bukan calang-calang. Jadi bila beliau yang datang, Nabi SAW marah sebab beliau tak pergi ke perang Tabuk. Jadi bila Nabi SAW tengok muka Sayyidina Ka'ab ni, memang Nabi marah. Marah sebab beliau tidak pergi perang. Kan? Jadi beliau, baginda Nabi SAW pun senyum tetapi marah. Okey. Kemudiannya summa qal ta'al. Lalu Nabi SAW bersebut, "Mai sini, datang sini." Okey. Faji'tu amshi, maka aku pun datang berjalan sampailah aku duduk di hadapan baginda, hatta jalastu baina yadayhi, aku duduk di depan baginda. Faqala li, "Ma khallafaka?" Lalu Nabi SAW tanya padaku, apa yang menyebabkan kau tertinggal? Apa yang menyebabkan kau tertinggal? Alam takun qad ibta'ta zahrak? Bukankah engkau telah membeli unta engkau, kenderaan engkau? Bukan kau dah beli ke? Macam kalau kita lah, kita kata kalau orang, kenapa kau tak datang? Kau beli kereta baru ke? Kau bukan ada motor ke? Contohnya. Qultu ya Rasulullah. Maka Sayyidina Ka'ab pun jawab, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini, wallahi, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin, laqad u'titu jadala. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu la yushikanna Allahu yuskhituka alayya wa in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jalla. Wallahi ma kana li min udhrin, wallahi ma kuntu qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anka. Allah. Sayyidina Ka'ab kata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku, kalaulah aku duduk sekarang ni, kalau aku duduk bukan depan kau, bukan depan Tuhan, di kalangan ahli-ahli dunia, aku boleh sahaja untuk keluar daripada kemarahannya dengan excuse. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku, aku telah diberikan kehebatan dalam jadalah, dalam berdebat. Kan? Aku ni ada bakat nak berdebat, nak kelentong orang, aku ada bakat. Kalau bukan Tuhan lah, aku boleh je nak kelentong. Aku boleh je nak pusing-pusing, dia orang tu tak jadi marah pada aku. Kan? Boleh je. Tetapi demi Allah, aku tahu, kalaulah aku bercakap dengan engkau pada hari ini dengan satu percakapan yang menipu, yang mana menyebabkan engkau redha kepada aku, engkau tak marah pada aku, nantinya Allah Ta'ala yang akan bagi tahu ataupun akan menyebabkan Tuhan murka kepada aku. Yuskhituka alayya. Allah akan menyebabkan Tuhan murka kepada aku. Maknanya Allah yang bagi tahu, kata benda ni salah, dia ni temberang, ataupun hati Nabi SAW jadi marah kepada aku. Wa in haddathtuka haditha sidqin, tapi kalau aku cakap perkataan yang betul, yang mana memanglah kan, kalau aku cakap benda yang betul itu, mungkin aku akan menyebabkan Tuhan marah, kan? Dan cumanya aku mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya betul, mungkin Tuhan marah, tapi aku harapkan mudah-mudahan Allah bagi penyudah yang baik. Jadi beliau pun sebut, demi Allah, aku tak ada apa-apa excuse. Demi Allah, aku tak pernah lebih kuat dan lebih senang daripada ketika mana aku terlepas daripada ikut engkau. Maknanya dia cakap betul-betul je, terang-terang je, gentle je kan orang kata. Dia kata betul, aku memang dalam keadaan tu aku tak ada excuse sebenarnya. Aku memang dalam keadaan senang, aku tak pergi tu memang dalam keadaan macam tu. Maknanya
Dia cakap betul-betul. Bahkan dia sebut je. Dia kata kalau aku nak temerang boleh. Tapi aku tak nak temerang. Aku cakap benda betul. Memang aku dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang ketika itu. Okey. Seterusnya. Kemudiannya. Okey, boleh insyaAllah. Sempat. Seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadha faqad sadaq fakum hatta yaqdillahu fika. Nabi SAW kata, adapun yang ini dia telah bercakap betul. Jadi sekarang ni berdirilah sampailah Allah Taala yang tentukan. Kalau kita boleh tengok dia punya makna di sebalik tu, maknanya Nabi SAW tahu sebenarnya yang sebelum-sebelum daripada Sayyidina Ka'ab tu memang ada je yang menipu sebenarnya di kalangan munafik. Kan ada je yang tipu sebenarnya tak nak pergi, sebenarnya memang tak nak pergi tapi buat macam-macam alasan. Jadi Nabi SAW gunakan perkataan amma hadha faqad sadaq. Adapun yang ini dia bercakap betul. Cumanya Nabi SAW tak tentukan apa dia punya hukuman dia. Nabi SAW kata tunggu sampai Allah Ta'ala yang bagi ketentuan. Wasara rijalun min Bani Salamah fattaba'uni. Lalu berjalanlah beberapa orang daripada keluarga Bani Salamah. Mereka berjalan bersama-sama dengan aku. Maka mereka berkata kepada aku, faqalu li wallahi ma alimnaka aznabta dhanban qabla hadha. Mereka kata, demi Allah, ikut pandangan kami ni, kau tak pernah pun buat salah sebelum ni. Kami tak tahu pun kau ada buat salah apa-apa, buat dosa sebelum daripada ni. Laqad ajazta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu bima i'tazara ilaihi al-mukhallafun. Dia kata sebenarnya kau boleh je minta excuse daripada Nabi SAW sama macam orang-orang lain. Kenapa kau tak buat macam tu je macam orang lain? Yang lain-lain tadi tu kan semua cakap excuse dia gini. Ada je alasan. Kenapa kau tak cakap je apa-apa alasan? Macam orang lain, kau bukan pernah buat dosa pun sebelum ni. Bukan kau selalu buat salah. Ini je sekali ni je. Kali ni je. Kau bagilah apa-apa alasan supaya kau selamat. Ni kata dia orang lah pada beliau. Okay. Faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka. Kan cukuplah bagi engkau kesalahan engkau itu apabila Rasulullah minta ampun untuk engkau. Sebab yang orang-orang yang lain tadi tu Rasulullah minta ampun untuk diorang. Jadi kat sini ni dia katakan, kau minta je, nanti Rasulullah minta ampun untuk engkau, selesailah, settle lah apa benda kan. Jadi Sayyidina Ka'ab berkata, Sayyidina Ka'ab tak jawab pada diorang secara direct kan. Tapi Sayyidina Ka'ab kata diorang ni sentiasalah duk kacau aku. Yu'annibunani hatta aratu an arji'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ukadhiba nafsi. Dia kata aku ni sampai diorang ni asyik cakap macam tu sampai aku rasa macam dah lah aku pergilah balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Buatlah macam mana apa yang diorang cakap. Sampai gitu sekali. Kan? Seolah-olahnya begitu. Sampai gitu sekali sebab ramai sangat yang bercakap macam tu. Okey, jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Kejap. Kita tengok dulu. Okey, sempat sikit lagi. Jadi nak ceritanya tadi Sayyidina Sayyidina Ka'ab dia kata sampai aku rasa macam kalau aku pergi balik jumpa Nabi SAW macam tu okey juga kan. Sentiasalah dia orang cakap macam tu. Kemudiannya summa qultu lahum hal laqiya hadha ma'iya min ahadin
Kemudiannya Sayyidina Ka'ab bertanya kepada diorang, kan, ada tak orang yang macam aku, macam akulah, sama macam aku, macam ni juga. Kemudiannya maka mereka pun kata, na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala misla ma qulta wa qila lahuma mislu ma qila lak. Kan, diorang kata ada yang macam kau juga, iaitu yang bercakap betul macam kau ni ada. Bukan kau seorang je, ada lagi dua orang yang sama macam kau, cakap macam sama macam kau. Maknanya diorang pun cakap, aku tak ada excuse kan. Sama je, ada lagi dua orang yang sama macam yang kau cakap kan. Lalu Nabi SAW pun bercakap pada mereka sama macam yang dicakapkan pada engkau, iaitu tunggu sampai apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi Sayyidina Ka'ab pun tanya, siapa diorang tu? Man huma? Qala qultu man huma? Siapa diorang tu? Qalu Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Ini dua orang. So dua orang ni yang bercakap macam tu. Dan mereka berkata, dan beliau berkata, fadzakaruli rajulaini salihaini qad syahida badran fihi ma uswah. Rupanya dua orang ni pula orang yang soleh, bukan orang munafik. Bahkan dua orang ni pula orang yang pergi perang Badar. Lagi dahsyat, pernah pergi perang Badar lagi. Kan? Dia orang ni memang orang yang dicontohi, orang yang hebat. Lalu maknanya bukan jadi seorang lah kan, yang terlepas ni ada lagi dua orang yang begitu. Okey, rasa cukup setakat insya-Allah untuk pagi ni. Kita akan sambung insya-Allah apa lagi yang berlaku lepas daripada itu, sebab lepas daripada itu barulah datangnya hukuman daripada Allah pada mereka bertiga, Sayyidina Ka'ab dan juga dua orang lagi sahabat tersebut. Jadi pengajaran yang kita dah dapat tadi pun kita dah baca dah sekali imbas, dan sekali lalu pun kita dah bacakan beberapa daripada pengajaran-pengajarannya. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqni kulli halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa kufa kull syarr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah, jazakumullah khairan Ustaz. Macam kita tengok drama, rasa macam dengan detailnya diterangkan. Takutnya nak menghadap Rasulullah SAW dengan dosa satu dosa tu. Kalau kita nak menghadap Rasulullah dengan banyak dosa, macam mana lah keadaannya, Allah. Senyum-senyum marah tu. Ya Allah. Sebab Rasulullah memang seorang yang suka senyum kan. Itu yang senyum tapi senyum marah. Menggeletar apa nak menghadap tu. Masya Allah, Masya Allah. Looking forward untuk kita sambung minggu depan apa yang berlaku kepada Sayyidina Ka'ab. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran dan jazakumullah khairan semua untuk hadirannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan urusan semuanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.